Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بنية نفر انتفاع وتعلم التعليم والاقتداء بالنبي المختار في السر والإجهار وبنة التناصر وتعاون وتعادل على الدين وإقامة شريعة سير المرسلين وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat teruskan pengajian ulum Al-Quran kita dan kita baru memulakan pembahasan berkenaan dengan bab nasikh dan mansukh. Pada kuliah yang lepas saya dah terangkan perbezaan antara nasikh dan mansukh ini, maksudnya dan bahawasanya kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Kerana nasikh bermaksud yang memansuhkan, yang memansuhkan, yang menghapuskan, yang menghilangkan. Itu nasikh. Dan mansukh pula yang dihapuskan, yang terhapus, yang dihilang, yang dihilangkan. Jadi dalam bentuk Al-Quran ini, ada ayat Al-Quran yang mana diturunkan sebelumnya dengan hukum dan ayat tersebut. Kemudian diturunkan selepas itu, dalam tempoh berapa masa, selepas itu diturunkan ayat yang lain dengan hukum yang lain, dan ayat dan hukum yang ayat yang baru ini, hukum dan terkandung dalam ayat baru ini memansuhkan ataupun menghapuskan atau menghilangkan hukum dan ayat terkandung pada ayat Quran yang diturunkan lebih awal lagi. Jadi nasikh dan mansukh ini datang bersama. Kalau ada nasikh, mesti ada mansukh. Kalau ada ayat yang memansuhkan hukum, yang menghapuskan hukum, mesti ayat yang dihapuskan hukum tersebut. Jadi pada kuliah yang lepas, saya dah bawa dalil Al-Quran bahawasanya nasikh dan mansukh ini memang berlaku dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menyatakan sedemikian dalam surah Al-Baqarah, firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin. Apa jua ayat yang kami nasahkan, kami mansuhkan, kami hapuskan, aw nunsiha atau kami lupakan daripada kamu, daripada manusia, na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan hukum dan ayat yang lebih baik lagi. Au mithliha, ataupun yang sama level dengan ayat yang telah dihapuskan tersebut. Jadi memang berlaku dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memang sengaja turunkan ayat yang mana diguna pakai pada satu ketika untuk tempoh waktu tertentu, kemudian sampai tahap masa Allah Subhanahu Wa Taala gantikan hukum tersebut dengan hukum yang lain kerana nak menyesuaikan dengan keadaan manusia selepas itu. Jadi ayat yang baru dan hukum yang baru ini adalah nasikh yang dah diguna pakai sebelum tu dan telah dihapuskan, dinamakan sebagai mansukh, dan ini berlaku. Dan pada kuliah yang lepas, saya juga telah huraikan berkenaan dengan jenis-jenis nasikh dan mansukh. Ada 4 jenis nasikh dan mansukh. Yang pertama adalah Al-Quran memansuhkan Al-Quran, iaitu ayat Al-Quran diturunkan untuk menggantikan ayat yang diturunkan sebelumnya, ataupun ayat Quran yang lain diturunkan
untuk menggantikan hukum yang terdapat dalam ayat Al-Quran yang diturunkan sebelumnya. Dan ini disepakati oleh semua ulama kerana ia telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu sendiri dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Dan kedua adalah hadis memansuhkan ayat Al-Quran. Yang ini tidak dipersetujui oleh semua ulama. Imam Syafi'i tidak menerima kategori yang kedua ini, iaitu ayat hadis memansuhkan Al-Quran. Kenapa? Sebab walaupun hadis tu adalah ilham daripada Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan kita wajib taat, namun periwayatan hadis tidak sama seperti periwayatan Al-Quran. Al-Quran itu dihafal dan dibaca keseluruhannya oleh ramai umat Islam, majoriti umat Islam. Jadi tidak boleh, mustahil berlaku penipuan dalam penyampaian Al-Quran. Seseorang yang nak tipu Al-Quran, kata, oh ini ayat ada dalam Al-Quran. Dengan mudahnya, umat Islam lain mengatakan, awak ni berdusta. Sebab apa? Memang tidak ada. Kami tak pernah baca. Dan bukan satu orang saja. Jutaan umat Islam kata memang tak ada. Jadi mustahil untuk membuat penipuan dalam Al-Quran. Tetapi hadis itu lain. Hadis itu tidak sama penghafalannya seperti Al-Quran. Dan hadis itu banyak. Oleh kerana itu, risiko hadis itu dipalsukan amat tinggi. Kerana itu banyak hadis-hadis palsu yang berleluasa. Dan kerana itu juga para ulama hadis terpaksa bertukus lumus untuk membersihkan hadis-hadis Rasulullah SAW daripada hadis-hadis palsu, penipuan manusia. Kerana manusia ini sanggup tergamak menipu atas nama Rasulullah SAW dan mencipta hadis-hadis yang Rasulullah SAW sendiri tidak sebut. Tak kiralah sama ada orang yang mencipta itu adalah orang Islam ataupun orang bukan Islam. Jadi ulama hadis terpaksa nak bersihkan hadis-hadis tersebut. Oleh kerana sedemikian, kedudukan hadis ini lebih lemah daripada Al-Quran. Jadi apabila hadis itu lebih lemah daripada Al-Quran, maka kalau ada ulama kata hadis ini memansuhkan Al-Quran, maka kata Imam Syafi'i ini kita tak boleh terima. Sebab apa? Kategorinya lebih lemah. Kecuali kalau ada sokongan daripada ayat Al-Quran sendiri yang memang menyatakan hadis ini memasukkan ayat Al-Quran. Jadi boleh diterima. Ini mengikut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Okey. Makanya hadis ini kategorinya lemah. Namun Imam Malik sebagai contoh menerima sekiranya hadis tersebut itu dalam bentuk mutawatir, iaitu yang disampaikan oleh ramai orang Islam dan dihafal dan diterima oleh ramai orang Islam, maka mustahil untuk membuat pemalsuan terhadap hadis tersebut. Maka hadis itu, mengikut ulama yang lain seperti Imam Malik, menerima kategori hadis itu ataupun hujah hadis itu untuk memansuhkan Al-Quran. Kerana ia sudah sampai kepada sama kekuatan dengan Al-Quran dari segi periwayatan. Dari segi penerimaan daripada umat Islam. Jadi ini kategori jenis yang kedua, iaitu Al-Quran memasukkan hadis memasukkan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran memasukkan hadis. Nah, ini diterima oleh semua ulama. Kerana memang Al-Quran tu dia punya kekuatannya lebih tinggi daripada hadis, seperti mana saya katakan tadi. Maka kalau ada ayat Al-Quran yang memasukkan hukum hadis, iaitu hadis mengatakan boleh buat, tiba-tiba ada ayat Al-Quran kita baca tak boleh buat, maka kita tahu bahawasanya ayat itu telah memansuhkan hadis ini. Dengan syarat hadis itu hadis sahih. Kalau hadis palsu memang tak boleh masuk cerita langsung lah. Jadi kita cerita ni hadis sahih, ini ayat Al-Quran. Tak kira hadis sahih ini jenis hadis mutawatir yang disampaikan oleh ramai orang ataupun jenis hadis ahad yang disampaikan oleh orang perseorangan daripada fulan kepada fulan kepada fulan kepada fulan. Ini dinamakan sebagai hadis ahad. Periwayatannya daripada orang ke orang, seorang ke seorang. Jadi apa juga jenis periwayatan hadis tersebut, kalau ada ayat Al-Quran yang mana kandungannya itu nampak memansuhkan hadis ini, maka semua ulama tanpa pengecualian menerima jenis pemansuhan ini sebagai sah. Jadi ini jenis ketiga. Jenis yang keempat yang tidak ada kena-mena dengan ulum Al-Quran ialah hadis memansuhkan hadis. Dan ini boleh berlaku. Rasulullah SAW, sebagai contoh, Rasulullah SAW pada awalnya melarang umat Islam untuk menziarahi kubur. Kemudian Rasulullah SAW memansuhkan hukum tersebut dengan hadisnya
ziarahlah kubur kerana dia akan mengingatkan kamu kepada kematian atau mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi hadis memasukkan hadis ini boleh berlaku dan ulama menerimanya, melainkan kalau hadis itu adalah hadis yang disampaikan jenis ahad, iaitu orang perseorangan nak memansuhkan hadis yang mutawatir disampaikan oleh ramai, maka ulama kata tak boleh. Dia sama ada hadis mutawatir memansuhkan hadis mutawatir, atau hadis ahad memansuhkan hadis ahad, ataupun hadis mutawatir memansuhkan hadis ahad. Adapun sebaliknya hadis ahad nak memasukkan hadis mutawatir, ini ulama tidak boleh menerimanya kerana kedudukan hadis ahad dari sudut periwayatan adalah lebih lemah daripada hadis mutawatir. Ini 4 jenis bentuk 4 jenis nasikh dan mansukh. Sekarang ini kita akan membahaskan pula tentang bentuk nasikh dan mansukh. Apakah bentuk nasikh dan mansukh? Jadi kita rujuk kepada kitab Ulum Al-Quran karangan saya. Bentuk nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Ini kita cerita pasal Al-Quran, kita tak cerita pasal hadis memasukkan hadis. Nah, ada 3 jenis bentuk, atau 3 bentuk nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Pertama, pemansuhan ayat dan hukum. Kedua, pemansuhan hukum tapi ayat tu dikekalkan. Yang ketiga, pemansuhan ayat tetapi dikekalkan hukumnya. Jadi, pertama sekali Allah SWT turunkan ayat, kemudian Allah SWT turunkan hukum dalam ayat tersebut. Jadi ayat ni mengandungi hukum fikih. Kemudian dimansuhkan ayat tersebut dan dimasukkan hukumnya. Maksudnya hukum tu tak diguna pakai lagi dan ayat itu diangkat oleh Allah SWT dan tidak lagi dimasukkan dalam Al-Quran. Asalnya memang ada dalam Al-Quran tetapi kemudian dah tidak lagi dianggap sebagai ayat Al-Quran. Jadi pemansuhan dari sudut hukum, pemansuhan dari sudut ayat kedua-duanya sekali diangkat oleh Allah SWT. Maka tak wujud lagi hukum dan ayat tersebut dalam Al-Quran dan mushaf yang kita baca sekarang ini. Kedua ialah pemansuhan hukum tapi ayat dikekalkan. Nah, ini banyak dalam Al-Quran. Hukum tak diguna pakai lagi. Tapi ayat itu masih ada dan kita baca. Dan yang ketiga ialah apa? Ayat itu diangkat oleh Allah SWT tapi hukumnya masih terus diguna pakai. Ayat masih ataupun ayat itu dah tak ada lagi, kita tak jumpa lagi dalam Al-Quran, tapi pengamalan hukum tersebut itu diteruskan. Allah SWT tidak hapuskan hukum tersebut. Jadi ada 3 bentuk nasikh dan mansukh ini. Kalau orang tanya, kalau dari sudut bentuk yang pertama, dimasukkan ayat, dimasukkan hukum. Kenapa dimasukkan ayat, dimasukkan hukum sekali? Ini logik. Kalau hukum tak dipakai lagi, maka apa guna ayat itu ada? Jadi diangkat sekali ayat tersebut, diangkat hukum tersebut. Maka seolah-olah tak wujud. Seolah-olah tak wujud dan orang pun tak perlu tahu yang ayat itu dan hukum itu wujud sebelumnya. Yang kedua ini, persoalannya ialah, kalau hukum itu dah diangkat, kenapa tak angkat ayat itu sekali? Jadi kita tak perlu nak baca ayat tersebut. Nak berapa baca ayat Al-Quran itu kalau sekiranya tak diamalkan lagi hukumnya? Kan menambah-nambah lagi ayat dalam Al-Quran yang mana tak lagi relevan pengamalan hukumnya. Nah, jawapannya ialah apa? Allah SWT dalam kebanyakan ayat Al-Quran yang dimasukkan hukumnya, Allah kekalkan ayatnya untuk apa? Sebagai kajian kepada umat Islam. Pelajaran kepada umat Islam untuk mengetahui pertama sekali nasikh dan mansukh itu berlaku dalam Al-Quran. Kedua, untuk manusia mengkaji dan melihat bagaimana hukum Islam ini sebahagiannya diturunkan dari sudut dalam bentuk sedikit demi sedikit. Dia bukan bentuk turun sekaligus. Maknanya diketatkan hukumnya sedikit demi sedikit. Seperti apa? Seperti peminuman arak. Peminuman arak adalah haram. Tetapi kita tahu dalam Al-Quran ada ayat-ayat Al-Quran yang mana
menunjukkan arak ini boleh dijual beli dan ada manfaatnya. Kalau arak tu dah haram jual beli sekarang ni, arak haram jual beli, arak haram diminum dan apa jua yang terlibat dengan arak itu adalah haram, kenapa tak diangkat ayat yang mengatakan boleh jual beli arak? Nanti orang confuse. Oleh kerana itu Al-Quran ini tidak boleh seseorang buka Al-Quran, baca dan terus ambil hukumnya. Kerana takut dia salah ambil hukum, dia terambil hukum yang dimansuhkan dan diingat itu hukum yang diguna pakai. Sedangkan hukum itu dah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu kita perlukan panduan mereka yang pakar dalam Al-Quran. Para ulama-ulama dahulu, ulama-ulama tafsir yang menyatakan, oh ayat ni dah dimansuhkan, jangan guna pakai lagi hukumnya. Tapi ayatnya ada sebagai apa? Sebagai pelajaran tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan syariat Islam tersebut itu, memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit dan sebagai rekod sejarah bagaimana hukum itu terbentuk. Jadi perlu panduan para ulama. Jika tidak, ambil saja buka Al-Quran, oh saya faham Al-Quran. Atau ada yang mengatakan, saya tak faham Al-Quran tapi ada terjemah apa, saya baca terjemah jadi Al-Quran cakap macam ni, jadi saya pakai je lah. Tak boleh. Itu adalah satu perbuatan yang sangat berbahaya. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW telah memberikan amaran. Sesiapa yang belajar agama tanpa guru, tanpa panduan daripada guru yang bertauliah, maka syaitanlah gurunya. Dan apabila syaitan itu guru seseorang, syaitan tidak pernah walau sedikit pun inginkan kebaikan kepada anak Adam. Syaitan ingin menghancurkan anak Adam. Maka apabila syaitan jadi guru, sudah pasti dia akan mengajar semua perkara yang salah yang menyebabkan anak Adam itu dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama dengannya. Jadi kita perlu hati-hati. Belajar agama tak boleh belajar daripada buku direct. Mesti daripada guru. Ambil hukum tak boleh hukum direct daripada Al-Quran. Mesti merujuk kepada mereka yang ada ilmu Al-Quran dan mereka yang tahu hukum. Jika tidak, terkeliru dan tersesat nanti. Okay. Jadi ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga ini yang saya katakan tadi ialah apa? Ayat itu dihilangkan tapi hukum tu diguna pakai sampai sekarang. Jadi sekarang ini orang tanya kenapa ayat itu diangkat sedangkan hukum itu masih lagi diamalkan. Kenapa tak kekalkan ayat tersebut seperti mana dalam Al-Quran dengan dalam ayat-ayat yang banyak yang lain. Jadi jawapannya ialah apa? Allah SWT lebih mengetahuilah kenapa Allah SWT angkat ayat tersebut. Kita hanya boleh mengagak saja. Kenapa itu berlaku? Okay. Mungkin, ini satu kemungkinan. Mungkin adalah apa? Mungkin adalah untuk mengurangkan impak ayat tersebut kepada manusia. Kerana apa? Kerana hukum yang ada dalam ayat tersebut itu jarang diguna pakai. Jarang dilaksanakan. Jadi ayat itu yang diturunkan mengandungi hukum tersebut itu diangkat agar tidak manusia itu selalu membacanya tanpa ayat hukum itu selalu diguna pakai. Ini mungkin. Allah SWT lebih mengetahui tentang sebab mengapa Allah angkat ayat tersebut. Tetapi jenis atau bentuk yang ketiga ini tidak disepakati oleh semua ulama. Begitu juga bentuk yang pertama yang mana diangkat ayat Al-Quran dan juga hukumnya kedua-duanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga tidak dipersetujui oleh semua ulama. Yang dipersetujui oleh semua ulama ialah apa? Bentuk yang kedua, iaitu ayat itu dikekalkan tapi hukum itu tidak diguna pakai lagi. Kenapa semua ulama setuju? Kerana ada bukti ayat itu masih kekal. Ayat itu masih kekal ada. Dengan hukum yang dibaca. Cuma hukum tak diguna pakai lagi. Jadi ada bukti. Jadi memang ada berlaku nasikh mansuh. Tetapi yang pertama, ayat tu dah tak ada. Yang bentuk yang ketiga, ayat tu dah tak ada. Yang pertama, ayat tu tak ada. Tetapi hukumnya juga tidak ada. Yang ketiga, ayat tu dah tak ada. Dan hukumnya pun tak ada. Hukumnya ada.
Jadi yang pertama, ayat tak ada, hukum pun tak ada. Yang ketiga, bentuk ketiga, ayat tak ada, tapi hukum ada. Tapi ayat tu dah tak ada. Jadi tak ada bukti jelas yang berlakunya nasih dan mansuh. Jadi yang pertama dan yang ketiga tidak dipersetujui oleh semua ulama. Yang kedua saja yang dipersetujui oleh semua ulama. Jadi kita lihat kepada contoh yang pertama, pemansuhan ayat dan hukum. Iaitu ayat Al-Quran yang diturunkan dan hukum yang terkandung dengannya kemudian dimansuhkan. Maka hukumnya tidak lagi dilaksanakan dan ayat tersebut tidak lagi dibaca. Para ulama hanya dapat jumpa satu saja contoh bagi bentuk yang pertama ini, iaitu hukum berkenaan dengan penyusuan anak. Anak susuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, antara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ayat berkenaan susuan sebanyak 10 kali dapat menjadikan anak itu mahram kerana ibu susuannya, mahram kepada ibu susuannya. Ayat dan hukum tersebut kemudian dimansuhkan dengan 5 kali susuan. Namun sebagian ulama tidak setuju bahawa pemansuhan ini berlaku kerana contoh yang dibawa adalah berdasarkan jenis ahad yang memasukkan Al-Quran. Ini sebab kenapa para ulama tidak mahu terima selain daripada ayat itu tidak wujud. Kerana yang menyatakan ayat Al-Quran itu sudah diangkat oleh Allah SWT dan hukumnya telah diangkat oleh Allah SWT, khabar ini datang daripada jalan hadis ahad. Hadis ahad iaitu hadis yang diriwayatkan daripada seorang ke seorang. Jadi kemungkinan ada orang yang berdusta atau tersilap sampaikan tu, kemungkinan tu berlaku. Jadi kategori hadis ahad ni lemah kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Jadi takkanlah kategori yang lebih lemah memasukkan kategori yang lebih kuat iaitu Al-Quran. Kan itu para ulama kata ini tidak berlaku. Pemansuhan seperti ini tidak berlaku. Tetapi hukumnya memang ada. Asalnya memang 10 kali susuan, kemudian dikurangkan kepada 5 kali susuan. Nah, untuk menjadikan seorang anak itu anak susuan kepada ibu atau seorang wanita, anak susuan kepada seorang wanita yang menyusukannya, dan juga suami kepada wanita tersebut, dan mahram juga kepada adik-beradik wanita dan adik-beradik suami kepada wanita tersebut, syaratnya ialah pertama sekali susuan itu mesti mengenyangkan. Setiap kali susuan itu mengenyangkan. Kalau asalnya 10 kali susuan, setiap satu daripada 10 ini mesti mengenyangkan si budak tersebut. Kalau kemudian diturunkan kepada 5, setiap daripada 5 ini perlulah mengenyangkan bayi tersebut setiap kali. Jadi maknanya banyak, bukan setitis dua titis saja. Dan dia mesti datang daripada susu yang sama, daripada wanita yang sama. Kalau bercampur-campur, 3 kali susuan daripada wanita A, 2 kali susuan daripada wanita B, kedua-duanya tidak boleh jadi anak susuan kepada ibu susuan kepada budak tersebut. Kalau ada 2 wanita, satu wanita berikan susuan 5 kali. A memberikan susuan 5 kali kepada budak ini. Kemudian datang B. B juga memberikan susuan 5 kali kepada budak ini. Maka siapakah ibu susuan kepada budak ini? A ataupun B? A ataupun B? Jawapannya ialah apa? Budak ini menjadi ibu susuan kepada kedua-dua A dan B. Kerana kedua-dua A dan B ini telah memenuhi syarat memberi susuan sebanyak 5 kali dan setiap susuan itu susuan yang mengenyangkan kepada budak ini. Jadi dia jadi ibu susuan kepada budak tersebut. Datang wanita lain, buat yang sama. Jadi dia jadi ibu susuan kepada budak tersebut. Kalau datang wanita ketiga, keempat, buat yang sama, maka semua wanita itu jadi ibu susuan kepada budak tersebut. Jadi betul lah budak itu, dia ada ibu betul, dia ada ibu susuan yang ramai pula. Okay. Rasulullah SAW sendiri ada ibu susuan. Ada 2 ibu susuan sebenarnya. Yang famousnya adalah Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, yang kurang famous adalah Tuwaibah.
yang memberi susuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ibu susuan. Jadi tidak menjadi masalah untuk seseorang ada lebih daripada seorang ibu susuan. Dengan syaratnya pertama 5 kali susuan, tak boleh kurang daripada 5, dan syarat kedua setiap susuan tersebut perlulah mengenyangkan budak itu. Syarat ketiga, susuan ini, 5 kali susuan ini perlu berlaku dalam tempoh 2 tahun pertama kehidupan budak tersebut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah meletakkan tempoh susuan dan menyatakan tempoh susuan dengan jelas dalam surah Al-Baqarah. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Yang mana bermaksud, dan ibu-ibu itu boleh ataupun memberi susuan kepada anak-anak mereka selama haulaini, 2 haul, iaitu 2 tahun Islam, selama 708 hari, daripada hari kelahiran bayi tersebut sehingga hari yang ke-708 kehidupan budak tersebut. Bagi mereka yang ingin menyelesaikan tempoh susuannya, liman arada an yutimma ar-radha'ah. Jadi syarat ketiga, susuan tu mesti berlaku dalam tempoh 2 tahun kehidupan budak tersebut. Kalau dia itu berlaku selepas 2 tahun, susuan itu, susuan katakan 4 susuan pertama pada tempoh 2 tahun, susuan kelima sehari selepas tempoh 2 tahun tu selesai, maka budak tu tidak boleh jadi anak susuan kepada ibu itu, wanita itu. Jadi 3 syarat untuk jadikan dia susuan. Kalau budak itu menyusu pada wanita itu selepas umur 2 tahun, walaupun 10-20 kali, tetap dia itu tidak boleh jadi anak susuan kepada kepada wanita tersebut. Jadi 5 kali susuan, bukan lagi 10, kerana telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengikut hadis ahad. Kerana itu sebagian ulama tidak menerima jenis bentuk pemansuhan ini, iaitu pemansuhan ayat dan hukum kedua-duanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pengkhabaran yang ayat dan hukum ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang daripada periwayatan hadis ahad atau hadislah secara umumnya. Maka hadis tidak sampai kategori begitu kuat sehingga dapat menyatakan ayat Quran itu mansuh. Ini dikatakan oleh sebagian para ulama. Nah, nak menyatakan tentang susuan ini, satu kaitan yang menarik berkenaan dengan susuan ini ialah berkenaan dengan bank susu. Okey. Ini menjadi satu isu yang besar. Nah, bank susu ini seperti mana bank darah, dia mengumpulkan susu wanita. Susu manusia. Kalau bank darah mengumpulkan darah manusia kemudian digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Okey. Bank susu ini dicipta oleh manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa bayi. Kenapa menyelamatkan nyawa bayi? Apa bayi itu tak boleh ambil lain ke selain daripada susu? Sedang kita tahu bayi boleh ambil benda yang lain walaupun tidak digalakkan. Bayi itu selepas perutnya dah steady, dia boleh terima sekurang-kurangnya susu binatang yang lain ataupun formula. Jadi macam mana nak kata selamatkan nyawa bayi? Bayi di sini bukanlah bayi yang mana keluar cukup umur. Bayi yang keluar cukup umur ni bayi yang mana dia boleh hidup tanpa bantuan apabila keluar saja daripada perut ibunya. Dan dalam masa selepas beberapa hari dia keluarkan saja, dia boleh terima susu-susu yang lain ataupun formula yang lain. Okey. Tetapi bayi yang keluar daripada perut ibunya belum cukup umur, bayi ini jenis bayi yang tidak dapat hidup tanpa bantuan. Perlu ada bantuan luaran untuk dia terus hidup. Ini bayi pramatang namanya. Okay. Bayi yang mana perlu bantuan pernafasan,
tiup yang masuk di hidung, masuk kepada perut untuk masukkan makanan. Jadi bayi ini biasanya keluar ke dunia baru umur 6 bulan mengandung atau dalam perut ibunya ataupun 7 bulan. Kurang daripada 6 bulan kemungkinan keluar mati. Sebab apa? Belum cukup sifat ataupun belum cukup kemampuan untuk dihidup. Tapi mungkin akan datang boleh juga dengan alat-alat yang canggih dapat membantu bayi-bayi yang pramatang yang kurang daripada 6 bulan untuk hidup berterusan. Jadi bayi ini perlukan bantuan pernafasan, tempat yang sesuai, inkubator dan sebagainya. Begitu juga dia perlukan makanan. Dan makanannya tak boleh masukkan formula. Macam mana pun manusia ini cipta formula, susu formula, itu bukan susu tapi chemical manusia ciptakan dalam bentuk warna putih seperti susu untuk berikan kepada bayi, dia takkan sama seperti susu ibu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana susu manusia paling sesuai untuk manusia. Susu lembu paling sesuai untuk lembu. Susu lembu itu sesuai untuk manusia tapi tidaklah 100%. Mungkin 90%, mungkin 95%, mungkin juga 50%. Tapi yang pentingnya ialah bayi pramatang ini, bayi yang keluar belum cukup umur ini, dia tak boleh terima apa jua makanan dalam perutnya melainkan susu manusia. Nah, kalau si ibunya boleh menghasilkan susu, budak ni terselamat. Tapi kalau si ibu tu tak boleh menghasilkan susu, budak ni akan mati kebuluran kalau tidak diberikan susu manusia yang lain. Jadi salah satu cara ni adalah carikan wanita lain yang boleh dermakan susunya kepada budak tersebut. Nah, untuk cari wanita ini makan masa. Siapa yang nak volunteer kasih susunya? Terang budak ini dalam keadaan kritikal. Dia perlukan, terus bila keluar ke dunia saja, dia perlukan susu. Susu manusia. Nak tunggu cari susu yang lain tersebut, kalau ibunya tak keluarkan susu, nak cari susu yang lain tersebut, mengambil masa, mungkin bila dah jumpa budak ni dah kritikal, mungkin juga dia akan mati. Jadi kerana itu, hospital siapkan bank susu. Yang mana ada susu manusia tersedia ada. Jadi kalau ada bayi pramatang keluar, terus diambil susu tersebut dan diberikan kepada budak ini. Nah, susu manusia ini untuk perut bayi pramatang ini bukan setakat untuk memberikan dia zat sahaja, bukan setakat untuk berikan dia zat semata-mata, tetapi susu manusia ini juga adalah seperti ubat. Untuk apa? Untuk mempersiapkan perut bayi ini untuk terima makanan yang lain. Ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi susu manusia ini adalah seperti ubat bagi budak tersebut selain daripada zat dan juga ubat. Dan bila diberikan, tidak diberikan sampai 1 botol. Tak bolehlah, perut budak tu kecil. Jadi diberikan hanya setitis, 2 titis. Tidak sampai mengenyangkan. Tak pernah sampai mengenyangkan. Hanya sebagai untuk mempersiapkan perutnya untuk menerima susu yang lain, formula dan sebagainya. Jadi susu manusia ini hanya sebagai persiapan bagi perut budak tersebut agar dia tu dapat terus hidup, dia tidak mati kebuluran dan dia dapat teruskan pembentukan perutnya itu. Jadi diambil daripada susu manusia. Nah, bank susu ini ada banyak susu-susu manusia, susu-susu wanita, tak kira wanita mana disimpan. Hanya hospital saja tahu ini paket ni, susu ini daripada wanita mana, nama mana. Jadi itu rahsia hospital. Tidak boleh sesiapa tahu melainkan atas arahan daripada mahkamah. Jadi diambil saja mana susu, direkod diambil daripada susu A. Dan boleh kalau trace record daripada siapa, kita boleh tahu daripada ibu mana. Mungkin Islam, mungkin bukan Islam. Kemudian diberikan setitik, 2 titik saja kepada perut budak tersebut. Bukan semua susu tersebut, dia ambil setitik 2 titik saja. Kemudian diberikan susu yang sama kepada budak yang lain pula, yang pramatang, setitik 2 titik, setitik 2 titik. Jadi sehinggalah susu tu habis. Kemudian untuk teruskan kehidupan budak yang bayi pramatang ini, petangnya ataupun bilanya diambil lagi susu wanita yang lain, diberikan lagi setitik 2 titik. Maka akhirnya bayi ini dia terima lebih daripada susu seorang wanita. Mungkin 5-6 wanita. Tapi setiap daripada wanita ini,
susunya yang dimasukkan dalam perut budak ni direct hanya setitik dua titik, tidak mengenyangkan. Maka syarat pertama, bilangan susuan sebanyak 5 kali itu tidak dipenuhi. Kerana paling banyak diberikan cuma 2 kali, 3 kali saja daripada paket susu yang sama kepada budak yang sama. Kedua, setiap kali susuan tersebut itu perlu mengenyangkan, syaratnya juga tidak dipenuhi. Kenapa tidak dipenuhi? Kerana setitik dua titik tidak mengenyangkan budak tersebut. Bahkan dia hanyalah sebagai apa? Ubat kepada bayi peramatang tersebut. Jadi syarat kedua itu tidak dipenuhi. Jadi kerana dua syarat tidak dipenuhi, maka budak ini yang terima susu daripada bank susu bayi peramatang sebagai ubat, maka dia itu tidak jadi anak susuan kepada wanita-wanita yang dermakan susunya. Jadi tidaklah timbul nanti masalah macam mana kalau budak ni besar, tiba-tiba dia jatuh cinta dan kahwin dengan anak kepada ibu susuan yang dia tidak kenal. Jadi dah berlaku zina. Sebab apa? Sebab mereka itu adik-beradik susuan, tak boleh nak berkahwin bersama. Mereka itu mahram. Jadi ini tidak berlaku. Kerana kedua-dua syarat bagi susuan ini tidak dipenuhi dalam kes bayi peramatang yang ambil susu daripada bank susu. Adapun selepas bayi itu dah perutnya dah develop, dah boleh terima formula, maka tidak diberikan lagi susu daripada bank susu tersebut, diberikan formula. Dan kalau ibunya boleh berikan susu, maka susu ibunya itu lebih diutamakan daripada susu yang diambil daripada bank susu. Jadi ini yang berlaku di Singapura. Saya katakan di Singapura, kita tidak sentuh negara yang lain. Kan itu fatwa Majlis Agama Islam Singapura membenarkan penubuhan bank susu ini dan digunakan oleh umat Islam untuk anak bayi Islam yang peramatang, dan dia tidak menjadikan bayi itu anak susuan kepada wanita yang mendermakan susunya kepada bank susu. Ini sedikit sebanyak perkara yang menarik berkenaan dengan susuan, kerana terlanjur kita menceritakan atau kita membahaskan tentang hukum susuan, anak susuan ini dalam bentuk yang pertama nasih mansuh tersebut. Jadi balik kepada ulum Quran ini, bentuk yang pertama ini memang diguna pakai 5 kali susuan, tetapi sebagian ulama menolak hakikat bahawasanya 10 kali susuan itu daripada Al-Quran dan telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadis. Jadi sebagian ulama terima, sebagian ulama tidak terima. Jadi ini bentuk yang pertama. Jadi sampai sini dahulu, insya-Allah kita akan sambung pembahasan berkenaan dengan bentuk nasih dan mansuh ini bagi yang kedua dan ketiga selepas ini, insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syu'anillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.